Bab ke-87, bab kelebihan bersembahyang pada waktunya. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Amr Asy-Syaibani, namanya ialah Sa'id bin Iyas. Beliau berkata, tuan rumah ini telah meriwayatkan kepada kami, sambil dia mengisyaratkan ke rumah Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah, pernah saya bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Baginda menjawab, bersembahyang pada waktunya, yakni dengan betul-betul menjaga waktunya. Tanya Abdullah seterusnya, kemudian apa pula? Baginda menjawab, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Abdullah berkata lagi, kemudian apa pula? Baginda menjawab, berjihad di jalan Allah. Kata Abdullah, Nabi SAW menjawab semua pertanyaan saya itu. Sekiranya saya terus bertanya, niscaya dia akan terus menjawab lagi. Itulah satu hadis di bawah bab fadlis salah li waqtiha, bab kelebihan bersembahyang pada waktunya. Kita masih lagi duduk dalam bab ataupun kitab Mawaqit as-Salah. Ini kitab yang membincangkan tentang waktu sembahyang. Walaupun dalam risalah ni, nota ni nampak nak habis dah, akhir banyak lagi. Banyak lagi, jadi kena sambung. Cara ke kelebihan bersembahyang pada waktunya, dan yang lain-lain lagi, ada banyak lagi menyusul kemudian. Jadi hak ni semua ni berkait dengan waktu sembahyang. Kalau kita perhatikan kitab Bukhari ni, memang dari satu sudut nampak sebuah kitab fiqh, tapi dari sudut yang lain dia lebih lagi daripada tu. Begitu terperinci, berkenaan dengan sembahyang saja tu, sudut ni, sudut ni, sudut ni, yang mana setengah-setengah babnya itu tak ada dalam kitab fiqh. Itu istimewa. Lepas tu kalau kita mengambil kira hak lain-lain lagi, sudut-sudut lain lagi, dalam kitab hadis tu juga terkumpulnya benda-benda lain, macam sirah. Kalau kita baca kitab sirah, dia sirah suku gitu, fiqh suku gitu. Tapi kitab Bukhari ni kitab jami', dia mengumpulkan segala-galanya dalam tu. Kitab yang mengumpulkan semua bab lah. Kira-kiranya kalau kita nak tahu Islam secara keseluruhannya, secara lengkap, dengan perincian-perincian, kita kata contoh-contoh yang jelas, yang dipraktikkan oleh Nabi SAW semasa hidup dia, boleh nampak dengan jelas. Berbeza dengan Quran, memang itulah asas, tapi oleh kerana dia asas tu, banyaklah perincian dia tak ada. Penjelasan dia secara terperinci ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan lebihnya lagi, dia bukan sekadar hadis begitu saja. Kitab hadis pun banyak juga. Yang terkumpul di dalam ni kira ni hak paling sahih lah, mengikut dia. Kumpul tu mengikut dia hak paling sahih. Jadi bila kita berpandukan hadis-hadis ni, kita jadi yakin lah. Yakin dari segi sembahyang, dari segi waktu, dari segi gapo, semuanya ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Ini bab kelebihan bersembahyang pada waktunya.
Semaya tu sendiri memang seperti kita maklum lah, memang lebih, ada kelebihan dia. Lepas tu kalau semaya pada waktunya, lagi lebih lagi lah. Lepas tu waktu tu pula ada banyak bahagian pula. Ada waktu makruh, ada waktu mustahab, ada waktu afdal, ada waktu harus, banyak pula situ. Jadi kalau bersemayam pada waktunya, maksudnya waktu hak paling afdal, mana molek benar. Waktu harus pun dia tetap ada kelebihan dia. Jadi waktu tu sendiri kita kena pilih pula dalam waktu tu. Waktu asar misalnya, ada berapa bahagian, kita pilih lah, kena jaga waktu tu untuk dapat kelebihan yang besar. Baik, di situ kita ada nota 892 tu. Pada zahirnya tajuk bab yang dibuat Bukhari ini berlainan daripada hadis yang dikemukakan beliau di bawahnya. Di dalam hadis di bawahnya, apabila Abdullah bin Mas'ud bertanya, apakah amalan yang paling disukai Allah? Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha. Cuba kita perhati teks dia tu kan. Muka surat 717 tu. Baris yang ketiga. Arab tu, hadis di atas tu, baris yang ketiga. Dia bermula daripada baris yang kedua, ayyul amal ahabbu ila Allah. Apakah amalan yang paling disukai Allah? Nabi SAW jawab, as-salatu ala waqtiha. Ala waqtiha. Dia gunakan perkataan ala. Dia gunakan perkataan ala. Dari segi kita terjemah hukum Melayu, cuba kita tengok terjemahan dia. Bersembahyang pada waktunya. Gitu. Hak Imam Bukhari buat, fadlis salah li waqtiha, bukan ala waqtiha, tetapi li waqtiha. Kita terjemah bersembahyang pada waktunya juga. Dia ada beza tu, ada beza. Oleh kerana kita mengaji kitab Bukhari, jadi kena faham lah tajuk ni. Kena faham lah. Kalau tidak, kalau hadis saja, hadis tu ada berlaku dalam kitab lain pun ada. Apa Imam Bukhari baiki? Dia buat tak serupa dengan hadis. Hadis kata as-salatu ala waqtiha, dia kata as-salat li waqtiha. Apa beza lam dengan ala? Lam dengan ala. Jadi sebabnya benda ni penting. Kalau dalam Bukhari ni sepatah pun ala dengan lam, bahada apa dia buat lagi tu. Sekalanya Imam Bukhari ni jaga sangat lafaz hadis tu. Kalau dia kata gini, boleh. Babu fadlis salah ala waqtiha. Jadi serupa lah dengan jawapan Nabi, as-salatu ala waqtiha dalam hadis tu. Kadang-kadang dia buat gitu, kadang-kadang dia jaga lafaz hadis tu. Sini apa tidak? Bapa dia tidak jaga lafaz hadis tu itu di sini, sedangkan di tempat-tempat lain dia jaga. Jadi perbincangan di kalangan ulama, sebab dia memanglah halus, dia fikir belaka tu. Buktinya kita tahu, ya dia ambil kira belaka tu apabila faham baru tahu. Tengok syarah-syarah ulama ni kata gini baru tahu. Kalau kita baca gini kan sekali lalu tak perasan, dia buat tu tak serupa dengan ada dalam hadis. Jadi benda ni, perbahasan ni kadang-kadang tinggi ya, kepada orang-orang yang tidak mengaji bahasa Arab secara khusus, secara mendalam. Kita kata dia tak tahu mana beza tu. Kalau tengok keterjemahan kan lebih kurang lah. Yang ni bersembahyang pada waktunya. Tak ada beza mana nampak. Jadi nak rayak perbezaan tu kena halu lah. Kepada hak tidak mengaji bahasa Arab, dia kena sabarlah situ. Jangan gadengat tu.
Jangan gaduh jemu. Pasal dia tu. Kalau kita tak ngaji kita lain, tak payah faham. Ni muka Bukhari. Tak boleh. Di situlah letak keistimewaan dia tu pada tajuk dia tu. Sebab tu ulama-ulama kata inna fiqhal Bukhari fi tarajimihi. Kebijaksanaan Bukhari terletak pada tajuk yang dia buat. Situ kita dapat dia bijak tak bijak. Hebat tak hebat. Apa dia maksud dia sebenar di sebalik dia buat satu-satu tajuk. Situ. Cumanya seperti kata tadi lah, kadang-kadang tajuk dia tu tak berapa jijak lah kalau orang tidak mendalami satu-satu ilmu yang berkaitan dengan yang dia bahas tu, yang dia kait tu. Tapi kita cuba buat kalau boleh, boleh faham, kalau tidak pun kita seperti kata tadi lah. Kalau nak kira dalam hadis Nabi, as-salatu ala waqtiha, ala waqtiha, hak sebenarnya makna dia itu sebab kita terjemah hak bawah tu, bersembahyang dengan betul-betul menjaga waktunya. Bukan bersembahyang pada waktu saja, bersembahyang dengan menjaga betul-betul waktunya. Sebab itu dalam terjemahan itu pun memang terjemahan selapis tu bersembahyang pada waktunya. Tetapi dalam kurungan kita buatkan dengan betul-betul menjaga waktunya. Itu ada kelebihan maksud Imam Bukhari di sini. Itu beza ala dengan la. Betul-betul jaga tu mana kita nak kelebihan. Kita buat waktu mustahab, kita nak lebih lagi, kita buat waktu hak paling afdal. Kita kena tahulah waktu hak paling afdal tu gapo dia. Maka kita dapati kalau bahas ke turun ke bawah, bila kita turun ke bawah, ulama-ulama khilaf tu. Sebelum pada ni pewayang dah, takut tak ingat. Jadi ulas mula. Misalnya waktu asar, khilaf tu. Waktu subuh khilaf juga. Waktu hak mana afdal? Hak ni kata afdal awal waktu dia tu. Awal waktu dia tu, waktu mana awal tu? Situ pula khilaf pula. Jadi beberapa lapis khilaf tu. Kalau kita pergi ke masjid-masjid, tidak nanti ke negeri dia, sini pun orang dia amal. Kalau orang mazhab Hanafi misalnya cuba pergi masjid Pakistan tu, ada sehari tu untuk imam masjid dia mari sini, untuk imam masjid Pakistan memang dia maya lewat. Tapi dia maya lewat tu saja dia cuai. Kau mengabaikan waktu, kau tak cara, tak ambil berat tentang waktu kau. Dah, memang lewat tu dia bagi dia afdal. Cuba pergi masjid India, tak ada sini kan? Kalau lupa ada masjid India. Pakistan pun ada juga. India pun ada juga. Memang dia main lewat juga. Kalau kata mazhab Hanafi, waktu asar dia hak afdal. Masuk tu suku, masuk tu supo ya. Hak afdal. Lewat sikit. Lewat sikit. Iaitu bila bayang sesuatu tu menjadi dua kali ganda. Lewat. Kalau hak biasa ni bayar sesuatu, kita kata kita ambil goni lah, kita letak situ tengah padat, cahaya tu sama panjang dibayar dia tu sama panjang, lebih sikit masuk dalam waktu asar. Dia dak kena dua kali ni bayar. Gitu. Bayar tu kena dua kali. Barulah masuk waktu afdal. Baru masuk waktu afdal. Dia adalah cara dia tu. Adalah cara dia pegang hadis juga. Jangan kita gaduh kata ke dia. Gaduh kata. Sebab kalau bahar hak hadis hak sebut sembahyang hak lebih tu as-salatu fi awwali waqtiha, bersembahyang di awal waktunya. Ulama-ulama hadis bah tak ada satu pun yang sahih yang dengan tepat. Terang. Tak ada satu. Lafaz tu as-salatu li waqtiha ni ada, as-salat ala waqtiha ada. Tapi maknanya di awal waktu ke? Tak jelas. Sebab tu kita kata bersembahyang dengan betul-betul menjaga waktunya. Bagi khilaf bawah ni dia kata waktu asal lewat sikit. Jadi jaga waktu tu lah. Terus nak sembahyang lagi lah walaupun masuk dah waktu asal. Mungkin tak masuk lagi waktu afdal, nak dapat hak afdal tu kelebihan kan ni? Kelebihan
bersembahyang pada waktunya, waktu lebih itulah. Bagi dia tidak gaduh nak awal. Bahkan hadis tu kalau nak kira, tak ada siapa pun pakar untuk semua sembahyang. Walaupun Imam Syafi'i secara keseluruhannya dia kata sembahyang di awal waktu tu, waktu paling moleknya. Tapi sembahyang Isya dak. Dia berkata tidak lebih molek awal sembahyang waktu. Cuma takut orang berselera, orang ada masalah banyak bila masuk waktu tu kan. Kadar sembahyang lain lebih kurang tu lah, lepas bag apa tu sembahyang untuk nak jaga orang ramai mudah. Sekadar tu. Kalau nak kira hak afdal, tidak, lewat sikit. Kalau kita kata sebab kita ni insya apa pukul 8.30 misalnya kita kata lebih kurang tu lah. Dia hak moleknya pukul 10.30. Tu waktu hak moleknya. Mazhab Syafi'i pun pukul 10.30 waktu hak molek. Jadi agak lewat lah. Begitu juga sembahyang kalau dalam keadaan panas sangat, cuaca panas. Nabi SAW memang sebut dalam Bukhari pun ada, dalam kitab-kitab lain pun ada, idza ishtaddal har fa abridu bis salah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Kalau panas tu kuat sangat, Nabi kata pelewak sikit sembahyang tu biasa apa teduh sikit, sejuk sikit. Mana hak lebihnya gitu pada masa tu dalam keadaan tu. Hak Nabi royak tu lah hak lebih afdalnya. Kalau kita sembahyang panas lajak, tak boleh nak pakai baju dah. Tak pakai baju lah, pakai kain saja. Kita sembahyang boleh ke? Tak kena tu. Bahkan kalau mengikut mazhab Ahmad, buka bahu ni siapa tak sah nak sembahyang. Siapa tak sah sembahyang. Jadi hak moleknya kita teduh sikit ke, dalam keadaan tenang sikit walaupun lewat sikit, dengan kita pakai baju molek. Tu. Supaya juga kalau waktu subuh, kalau kita tengok masjid Hanafi ni nak cerah duduk maya lagi. Sebab apa? Sebab dia pegang dengan hadis isfar. Hadis isfar. Isfar tu mana waktu cerah tanah. Sebab ada dalam hadis asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Kamu semaya pada waktu cerah tanah subuh tu, Nabi kata, sebab itu lebih besar pahala dia. Betul kan? Nabi kata lebih besar pahala dia. Jadi kita nak cari kelebihan, nak go-to-go ni nak hak lebih besar lah pahala. Takkan hak lebih besar pahala tu kurang fadilat dia, sekadar harus saja, tak ada kelebihan. Dia bagi hak tu. Orang Syafi'i, Malik ke apa, jumhur ulama kata dah sembahyang awal lah, hak tu lebih afdal. Tengok ada khilaf. Jadi hak kata sembahyang pada waktunya ni dia tak serupa sebenarnya apabila turun ke bawah. Apabila turun ke bawah tu masing-masing ada pendapat sendiri. Antara pendapat dia je, alasan dia dari segi harus tu, dia pun kata harus kalau masuk waktu subuh tu boleh dah mayan. Tapi waktu afdal tidak bagi dia. Tidak. Sebab apa? Sebab ada hadis tadi. Yang keduanya dia kata dalam Quran tu sendiri ada. Wasubhi idza asfara. Demi waktu subuh bila dia telah sampai ke masa cerah tanah. Apa tu yang bersumpah dengan masa tu? Menunjukkan ada kelebihan dia. Dia bukan gitulah. Tak ada kalau kita cari dalam Quran wasubhi idza ghallasa. Sembahyang pada waktu ghalas tu makna waktu gelap, awal subuh lah. Masuk subuh kira-kira je lepas ambil air sembahyang apa selalu lah. Mana gelap lagi orang. Kalau dalam gelap tu tak tahu siapa. Tak tahu siapa, tak kenal. Kadang-kadang lelaki pun tak boleh nak beza. Itu waktu ghalas orang panggil. Jadi antara dua aja. Waktu afdal kalau subuh, ghalas ke atau isfar. Satu golongan kata waktu ghalas, waktu afdal. Jadi kalau kita pegang dengan tu, jaga waktu lah. Itulah waktu yang afdal. Tapi bagi orang yang tidak pegang dengan waktu, bukan dia seorang peribadi, individu, amalan individu masjid tu, memang dia buat lagu tu. Kita tengok, boleh tengok lah. Tak payah pergi jauh, pergi masjid Pakistan sini, pada bagus.
Boleh tengok subuh dia. Kalau dia betul-betul amal subuh dia, tak tahu lah, kita tak ajagi juga. Kalau dia betul-betul amal subuh dia, kecuali kalau dia sudah nak melera orang sini ke apa tu, itu lain, itu lain. Tak kira tu. Hak sebenarnya dia pegang waktu isfar itu lebih afdal. Macam-macam lah kalau kita nak kata kan. Dah. Boleh ke waktu tu? Lama-lama jadi kebiasaan lepas waktu sama. Dah. Subuh tu. Dah bukan jual. Kira lebih afdal lewat jendera dulu dah. Orang bedah pun tak bangun lagi. Mungkin nak waktu afdal kan lewat kan jendera tahu-tahu habis subuh. Boleh jadi. Itu cerita lain. Jaga molek. Sebab tu kata jaga molek tu, jaga waktu dia. Janganlah tidur ataupun ralik kau tijai molek. Bagi dia. Bagi orang yang tidak sependapat dengan dia, dia kata waktu galas lah. Jadi benda khilaf tak jadi masalah. Cuma nak bahas waktu afdal tu, nak ayatnya beza-beza pendapat ulama. Kemudian peringkat hadis memang lagu tu sembahyang pada waktu dia. Jadi waktu tu waktu mana waktunya? Dalam waktu semua sekali tu. Paling tidak memang gitulah maksudnya. Jangan sampai di luar waktu. Itu maksud pada waktunya. Tetapi dalam waktu tu ada hak paling afdal. Kalau kita boleh jaga tu molek benar lah. Sebab kalau lebih, dia ada kelebihan dia lah, ada keistimewaan dia lah. Ada keistimewaan dia. Kira-kiranya kalau hak tidak lebih, dia sekadar gitu-gitulah. Kalau dapat hapuskan dosa pun tak ada sebelah mana lah. Tapi kalau hak lebih tu, hak berat-berat sikit pun dia boleh hapus. Itu kelebihannya. Hak kita baca baru ni kan, sembahyang itu kafarah, penghapus dosa. Jadi nak hapus dosa-dosa sedang mana? Ada banyak peringkat lah. Kalau hak sembahyang pada waktu yang afdal tu, dia kuat kuasa dia. Jadi itu kelebihannya. Baiklah, kita nak pergi kepada perbincangan Imam Bukhari maksudkan. Seringkali dalam membuat sesuatu tajuk bab, Bukhari menjaga sangat lafaz hadis di bawahnya. Kenapa pula di sini beliau mengelak daripada lafaz hadis yang asal, iaitu as-salatu ala waqtiha. Dia tak kata begitu, tapi dia kata as-salatu li waqtiha. Apa? Kenapa pula di sini beliau mengelak daripada lafaz hadis yang asal? Kenapa beliau menukar ala dengan lam? Kenapa? Apa dia tukar sih? Dalam hadis as-salatu ala waqtiha, dia buat dalam tajuk as-salah li waqtiha. Apa? Atau ada sesuatu rahsia di sebaliknya? Marilah bahagia pensyarah dia. Pensyarah Bukhari ni kan banyak, tak ada agaknya kitab hadis yang sebanyak ni cara. Walaupun payah, orang kau tekan. Payah, tapi orang kau tekan kogom 100 lebih. Kalau kita nak cari dalam dunia ni tak, kitab suci agama lain lah. Tak sekira tafsir Quran, tak sekira tafsir Quran tu memang banyak lah, memang lebih lagi lah. Kita nampak tu tak, pandangan akidah kita orang Islam ni lebih Quran. Dari segi utama kajian, penyelidikan Quran lebih banyak dari segi bilangannya. Cuma mungkinlah kita tak berapa nampak kalau dalam bahasa kita dia reka-reka yang ada, kalau ada tafsir. Bahasa Arab memanglah bahasa dia. Kita kata kalau selain daripada bahasa Arab, mengikut pengetahuan saya lah, tengok tak ada lawan bahasa Urdu lah. Sampai lah ni 900 lebih tafsir. Sebab tu orang dia walaupun mengaji undang-undang, walaupun mengaji perubatan, dia bisa kuat agama dia. Sebab dia buku banyak rujukan tu kan, dia boleh rujuk. Ni tak puas hati ni, tengok sini, dia boleh rujuk kalau bahasa dia ya. Tak apa, kalau tak erti bahasa Arab pun banyak dah dia boleh bahas banyak. Tapi bahasa kita ada berapa butir baru ada tu pun tafsir bunyi, tapi sebenarnya dia terjemahan je, ada nota sikit-sikit gitu je, banyak tu. Kita kata sebab tafsir Al-Azhar tu, walaupun dia macam jadi kecil cerita gitu, tak apalah, besar, panjangnya besar, berapa butir ada. Tak, bukan Malaysia saja, kira Malaysia, Indonesia, kira belakang dah, Nusantara kita kata ada mana.
Tapi kalau sana banyak, itulah kelebihan. Jadi nampak bukan orang Arab saja, selain daripada Arab yang bagi tumpuan pada Quran memang banyak. Tak apalah. Kalau hadis tak boleh lawan Bukhari. Hadis tak boleh lawan Bukhari. Banyak cara dia. Ni antaranya Al-Kirmani dan Al-Aini berpendapat. Al-Kirmani ni salah seorang pensyarah Bukhari lah. Aini pun syarah Bukhari juga. Ni bukan kecil, ni 20 jilid. Dia sosok dia berjilid. Habis hayat dia lah. Kira habis hayat dia mengadak ni. Inilah kita kata tu agak kalau hak tak mengaji tu dia kena sabar sikit lah. Supaya orang nak cocok, doktor nak cocok sikit lah. Sikit je, sikit kata dia. Nak boleh lepas tu. Haraf jar yang sepatutnya digunakan di sini ialah fi. Fi. Bukan lam, bukan ala, tapi fi. Kerana majrurnya, yakni waqtiha, adalah zaraf bagi as-salah. Jadi masa ataupun tempat masa bagi sembahyang itu. Salat tu sembahyang tu. Yang tersebut sebelumnya. Berhubung dengan kenapa Bukhari tidak menggunakan perkataan fi menurut yang sebenar. Kalau sebenar waktu apa Imam Bukhari tak ambil waktu? Dah kalau waktu sebenar. Waktulah makna asal dia. Hak sepatutnya sini bersembahyang pada. Fi tu kan makna pada. Pada waktunya hak sesuainya fi lah. Apa yang Imam Bukhari tak guna fi di sini? Atau perkataan ala, sebab walaupun tidak nampak makna asal dia, dalam hadis ada guna. Patut juga guna. Apa dia tak guna? Fi pun kalau mengikut makna asal dia tak guna. Ala hak serupa ada dalam hadis pun dia tak guna. Dia pergi hak lain. Itu cara Bukhari. Dia nak buka fikiran orang. Al-Aini menjawab dengan mengatakan bahawa satu, menurut tokoh-tokoh ilmu nahwu Kufah, huruf-huruf jar, bahasa Melayu dia jadi huruf tu. Kalau nak kira Arab tu jamak dah. Jadi kita huruf-huruf pula dah. Nak buat mana lagu tu. Huruf-huruf jar itu harus ditukar ganti sesamanya. Maknanya kalau asalnya fi, la, boleh juga letak tempat dia. Ala, boleh juga letak tempat dia. Makna dia lebih kurang sama. Ahli nahwu Kufah, dia kalau kita belajar nahwu tinggi sikit, dia ada dua. Dia aliran dua hak besar. Satu mazhab Basriyin, satu lagi mazhab Kufiyin. Mazhab Kufah. Satu lagi mazhab Basrah. Dia dua tu kuat berlawan, sehingga ada dua aliran yang berbeza. Jadi kalau mengikut mazhab ahli nahwu Kufah, yang ni Kufiyin lah, Raja ni dia boleh kita panggil haraf lah. Haraf jar dia boleh tukar antara satu dengan yang lain. Kalau di tempat fi kita boleh guna ala, kita boleh guna lam dan sebagainya, boleh. Itu kata mereka. Haraf ala dan lam sering kali dipakai dengan makna fi. Sebab tu boleh. Jadi Imam Bukhari nak ayatnya makna asal dia fi. Kalau kita guna lam pun boleh, tidak salah. Tidak salah. Dia tetap memberi makna pada waktu juga. Pada juga. Walaupun asal makna ala tu di atas, lam tu bagi atau untuk. Tapi di sini tidak. Sebab tu kita tak terjemah untuk waktunya, pada waktunya. Makna lam tu dengan makna fi lah, pada lah. Makna asal tu. Antara contoh penggunaan lam di tempat yang asalnya digunakan fi ialah dua firman Allah ini. Jadi Imam Bukhari tengok cara dia kan. Lam dipakai dengan makna fi. Makna dia tidak mana-mana weh. Dia tidak mana-mana. Kalau nak cari demo kata lagu tu, guna lagu tu ada dalil ke? Ada, dia kata. Dalam Quran tempat fi sepatutnya digunakan lam. Sebab itulah as-salah fi waqtiha, Imam Bukhari tu kafir.
dia guna lam, boleh. Dia mana dengan cara begini kita boleh tahu Imam Bukhari ni bisa nahwu dia. Dia bukan pandai hadis saja. Bila dia buat tajuk tu kita bisa orangnya dari segi nahwu. Dia tahu mazhab ni dalam nahwu tu pula. Patut ni boleh. Dia ada dalil. Tapi dia tak royak. Ni semua ni orang lain royak. Dia tak royak. Dia guna gitu je. Semua orang pandai tahu tak. So ni dia nak royak gapo. Dia nak royak ni boleh tukar dengan ni. Tidak salah. Tidak salah. Misalnya firman Allah ini. Wa nad'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Maksudnya kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Situ nak wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Li di situ dengan makna fi. Mana kami akan pasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Pada tu asal dia fi. Mana pada tu? Jadi cuba tengok sini. Dia guna lam. Allah SWT sendiri guna lam di tempat fi. Kalau Allah guna, apa kita kata tak boleh? Nak kata salah? Kalau tu salah lah Allah guna. Dia pergi situ. Imam Bukhari ni dia rapat sangat dengan Quran. Rapat. Kalau kita perhati, semua dia akan isyarat. Ada sikit je isyarat. Kadang-kadang kita tak nampak pun isyarat kena mengena dengan Quran. Dia akan isyarat. Nak rayaknya itu rujukan utama kita. Itu rujukan utama kita. Walaupun bukan dalam bab hadis, bukan dalam bab hukum, dalam bab bahasa pun kita kena rujuk situ. Dia banyak dia sebalik sikit-sikit ya, tapi maksud dia bukan main. Hak tu yang jadi sahih sangat. Kitab Sahih Bukhari. Tak apalah, hak selebihnya itu makna tu kita boleh tengok. Ada terjemahan di situ. Tak apalah, bacalah. Maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya barang sedikit pun. Mana neraca Tuhan tu dia dapat ukur, dapat timbang belaka. Tak ada teraniaya lah siapa-siapa pun, tak seharusnya lah. Bukan kata pakai buat keputusan gitu, tak ada neraca. Neraca tengok dia. Buat gapo, berat ke alik baik ke, alik jahat ke berat, tengok sini. Padahal siapa dia nak kata nak ta'wid dah, kalau Tuhan hukum pun dalam neraka dah. Tak ada siapa dia nak ta'wid dah. Tapi cara Tuhan mengadili orang ni, dia memang adil sungguh lah. Tak ada alasan. Tak ada alasan nak tolak, nak nafi. Padahal siapa dia boleh nafi, boleh tolak. Tapi dia buat gitu. Di pada mahsyar kita panggil, pada mahsyar tu dia buat gitu. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkannya. Amalan tu baik ke apa ke, seberat biji sawi pun Tuhan buat mari. Kita tak ingat, tak tahu gapo dah. Tak ingat. Dia buat mari, kira berlaku. Dan cukuplah kami sebagai penghitung. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah kami sebagai penghitung. Tak ada juru kira ataupun orang ahli kira-kira yang lebih hebat daripada Allah SWT. Tak ada. Kalau tepat ke kira dia kan orang lemah. Memang kagum. Tepat semua. Dia nak ayatnya, tak ada orang lain yang lebih daripada Allah SWT. Dan kalau Allah SWT kira pada dia seorang, tak payah ramai-ramai juru audit ke gapo ke, tak payah. Pada dia seorang cukup dah. Wa kafa bina hasibin. Lam pada perkataan liyaumi di dalam ayat ini telah dipakai dengan makna fi. Hak tu ada ayat. Dia telah dipakai dengan makna fi. Itu sah. Yang kedua, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yakni Muhammad, Alkitab, yakni Al-Quran,
dan dia tidak memasukkan kebengkokan, jadi ajaran yang terpesong dan melencong daripada kebenaran di dalamnya. Dalam Quran itu tak ada benda tak betul, tak molek, tak ada. Jadi sini walam yaj'al lahu iwaja. Asal dia walam yaj'al fihi, di dalamnya. Sebab Tuhan tidak bubuh dalam Quran. Apa lahu? Kalau lahu, kalau kita duk fikir dengan makna lahu, pening. Tuhan tidak masuk, Tuhan tidak masukkan atau bubuh baginya. Baginya ke mana? Bukan baginya. Sebab tu dalam terjemahan ni di dalamnya. Jadi lam dipakai dengan makna fi di sini. Jadi sama juga, walaupun Imam Bukhari kata fadlus salah li waqtiha, dengan makna fi waqtiha lah, kelebihan bersembahyang pada waktunya lah, bukan bagi waktunya. Sebab tu dalam terjemah pada waktunya. Di dalam tafsir Quran saat ni dan dia tidak memasukkan kebengkokan di dalamnya, bukan baginya. Bukan baginya. Jadi ni masalah bahasa ni susah juga, masalah bahasa ni kan. Kena-kena orang tak erti. Termasuklah saya sendiri. Dan muka kamu tak ada. Kita ni miskin, anak orang miskin, kita kata. Jadi ngaji, kamu berbawi hal macam itu ada kan. Berapa puluh tahun duduk orang rojok kaum berbawi. Lepas tu ada pun kalau lepas tu tubiklah kaum Arab Indonesia, Mahmud Yunus. Tu pun rekah benar. Saya tak pusing gitu. Ada apa makna ni dah? Maka gini ala riq, kata dia. Ala tu dengan makna di atas. Riq tu makna air liur. Apa makna maka ubak atas air liur pula je? Dah. Pening. Dah. Pening. Ini orang tanya tu pun tak kerti juga. Ni pun tak kerti juga. Sama-sama ngaji dah. Tu benda. Dia tidak makan gitu. Sebab kita lah muhawarah ni kata apa dia? Simpulan bahasa, benda-benda gitu. Dia kata lagu lain. Dia mari kaki ayah, kata. Kaki ayah ke mana pula dah? Kita kata kaki ayah. Lepas tu kedai beli kaki ayah, kata. Dah. Kaki ayah tu sekali kau pergi pisah tu dah. Dia kan benda-benda gitu lah. Bukan kaki ayah je, beli kaki ayah ada juga kedai tu jual kaki ayah saja tu masuk. Dah. Ada juga. Dia beli goreng pisang tu, beli kata kaki ayah, kata dia dah. Apa? Jadi maknanya ni sekali supur dengan goreng pisang tu bukan kaki ayah dalam supermarket tu. Bahasa kita gitu. Jadi hak ni pun gitu juga. Jadi ala rik tu rupanya nasib baiklah kita boleh bahasa lain kan. Kita tengok jumpa lah muka banyak. Nah, kalau harap ke bahasa kita miskin, kita orang miskin. Jadi ayah mak kita orang miskin, sekata je lah boleh. Tak ada daya. Tapi kita bila tengok orang lain, jual lah. Ada lah dalam banyak-banyak tu. Alarik ni makna dia sebelum makan gapo-gapo, sebelum minum gapo-gapo. Tu maksud dia. Misalnya doktor kata kamu ambil ubat ni alarik. Makna makan ubat ni sebelum makan gapo-gapo yang lain. Gitu. Jauh tu pergi kan. Dia memang ada guna gitu sebab gini lah. Kepada kadang-kadang dia guna terhadap, kadang-kadang dia guna akan. Boleh guna belaka tiga-tiga. Dia beri kepada saya. Dia apa ni? Kita katalah gapo-gapo terhadap saya. Marah terhadap saya, kepada saya, akan saya. Boleh. Sebab gitu. Lam pada lahu di dalam ayat ini juga telah dipakai dengan makna fi. Orang-orang Arab dalam muhawarah, ini simpulan bahasa mereka, selalu menggunakan madha li sabilihi. Madha li sabilihi maknanya madha maknanya pergi, berlalu li sabilihi, bagi jalannya. Gapo dia? Maksud dia mati. Madha li sabilihi ni maknanya dia mati.
meninggal dunia, lenyap, pupus atau berlalu. Dengan lam pada li sabili dipakai dengan makna fi. Keadaannya sama juga dengan kata mereka madha fi sabilihi. Lam juga sering kali digunakan dengan makna ala. Lam ada juga dengan makna ala. Kalau begitu tidak salahlah kalau Bukhari mengatakan babu fadlis salah li waqtiha. Tak salah. Kalau kita pakai di situ sepatutnya fi pun memang ada guna lam dengan makna fi. Kadang-kadang la dengan makna ala. Kalau kita kata tu dalam ada guna ala apa? Mana-mana guna lagu lain. Ada juga lam dipakai dengan makna ala. Selesai, dia boleh lepas. Dia boleh lepas. Kerana ia sama dengan apa yang tersebut di dalam hadis. Seolah-olahnya tajuk bab Bukhari itu begini adanya. Bab fadlis salah ala waqtiha. Kalau nak pakai supaya hadis kan lagu tu. Kalau nak pakai mengikut makna dia asal kan, babus salah fi waqtiha, fadlis salah fi waqtiha, gitu. Antara contoh penggunaan lam dengan makna ala ialah dua firman Allah ini. Wa yakhirruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Jadi lil adqan, lam pada lil adqan di dalam ayat ini telah dipakai dengan makna ala. Itulah contohnya. Wa yakhirruna 'alal adqan. Tu hak sepatut, hak sebenar. Tapi lam dipakai dengan makna tu. Tak apalah. Jadi kalau kita kata apa Imam Bukhari ni lari daripada makna hadis. Hadis kata lafaz ala waqtiha. Dia guna lam. Dia akan kata lam ada juga digunakan dengan makna ala. Ni tengok Allah SWT guna. Jadi rujukkan kita Quran. Dalam bab bahasa ke pun Imam Bukhari pakai tu. Dia nak ajar kita, cara nak faham. Lepas tu kita boleh kalau lari daripada hak zahir dia. Boleh. Kalau ada kaedah. Tak apa. Asal lagi falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Jadi Tuhan nak uji Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim ni kata Khalilullah, dia maqam khullah dengan Tuhan tu, makna dalam hati dia tu tak ada apa-apa, Tuhan saja. Tuhan, cinta dia hanya kepada Allah. Anak tengoklah, anak boleh ni saya ni anak seorang bang. Buat seorang itu pun boleh tua dah. Mukjizat. Boleh. Nak tengoklah. Dia sayang anak dia. Nak tengok. Tuhan nak uji. Uji dia berjaya. Memang betul. Memang betul. Dia tu memang kalau Tuhan apa kata dia boleh. Hak lain tu ke tepi ke, sayang setara mana. Dia lebih sayang kepada Allah. Dalam hati dia tak ada melekat hak lain selain daripada Allah. Itu dia. Tak apalah. Nak guna sininya, lam pada lil jabin di dalam ayat ini juga dipakai dengan makna ala, atas. Wa tallahu 'alal jabin. Bukan lil jabin itu zahir dia makna lam lah, tapi dengan makna ala. Nabi Ibrahim perbah kan, seorang perbah kambing kau, lembu kau, jadi nyengging gitu kan, pipi ni kena pelipis ni, pipi ni kena tanah. Gitu makna sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh lah, bukan main-main, bukan walak-walak dak. Nak sebelah sungguh lah, pisat tangan. Dah Tuhan suruh sebelah. Inni arani fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Anakku, anak kesayanganku, aku mimpi sembelihmu. Atau akan sembelih kamu. Wayaklah, lagu mana pandangan kamu? Dia bicara dengan anak dia. Anak dia kata ikutlah hak Tuhan, wayaklah betul lah. Si anak tu pun
Jadi bila padahal mimpi je, bukan wahyu masa sedang gini. Mimpi pun kalau Nabi wahyu Supo dalam keadaan sedang gini. Jadi Tuhan perintah, dia buat. Setakat mana dia apa? Padahal maksud dia ada takwil lah tu, ada takwil lah. Mana mimpi tu kena takbir. Kena takbir pun mana dia kalau tak boleh nak takbir, tak faham, buatlah ikut zahir. Itu cara dia. Jadi ini membuktikan bahawa dalam hati dia tu tak ada melekat yang lain selain daripada Allah. Sebab tu dikatakan Khalilullah, Nabi Ibrahim. Tak apalah waktu tu cerita lain. Hak nak sini nak belah-belah lah, takut. Takut letih sangat no. Kalau straight. Yang kedua, ni baru yang kedua. Jadi hak saat ni bapa Imam Bukhari kata fadlus salah li waqtiha. Dia tukar dengan lam. Sepatutnya asal mana asalnya fi. Kalau tengok hadis ala, tak pakai kedua tu. Dia lari kot lain. Tapi dia boleh jawab. Orang lain dulu jawab. Kalau kita betul, kalau kita ni molek, barang molek, orang akan sambung. Orang akan kop. Orang akan menilai. Cuma lambat banget tu ialah. Lambat banget. Moga orang Islam ni cerdik-cerdik, lama dia faham dah. Tubik Bukhari tu boleh nilai lah. Boleh nilai lah. Yang kedua, apa Imam Bukhari guna lam di sini? Hak ni untuk orang-orang yang ngaji dia serah benar. Nampaklah hebat tu Imam Bukhari. Orang hak ngaji belakang pokok kita ni lah, ngaji bahagian ni. Bahagian ni. Mungkin dia tak biasa jumpa. Bila rakyat ada gitu ni. Maknanya Imam Bukhari jauh pergi tu. Kalau kita ngaji setahun dua tak jumpa, 10 tahun baru jumpa tu. Dia masuk habis dalam kitab dia. Misalnya lam yang dipakai Bukhari di dalam tajuk bab itu dipanggil lamut ta'qid wa ta'rikh. Tak jumpa dah lah. Biasa-biasa tak ayat lagu tu. Tapi kalau nak baca Bukhari dia kena tengok belakang, ambil kira belakang. Ni dalam kitab-kitab rendah-rendah nah tak ayat. Lam ta'qid ni orang panggil. Dan ta'rikh, bukan tarikh, ta'rikh. Iaitu lam yang menunjukkan bermulanya waktu atau tarikh sesuatu. Lam yang menunjukkan bermulanya waktu atau tarikh sesuatu. Itu lam tarikh, tarikh atau lam ta'qid. Lam dengan makna ini telah digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lihatlah sebagai contohnya firman Allah di bawah ini. Tengok. Jadi ulama hari ni bela dia tu, dia boleh rakyat Allah. Ini kaedahnya. Kaedah ni bukan sembarangan, ni bukan ada dalam kitab-kitab leke-leke, dalam Quran ada. Tu yang guna dengan makna tu. Jadi kalau Imam Bukhari guna dengan makna tu, betul lah. Betul lah. Dan muka dia melandaskan Quran, jadi betul lah. Kemahlah hak dia tu. Maksud dianya lam yang menunjukkan bermulanya waktu atau tarikh sesuatu. Bab kelebihan bersembahyang apabila bermulanya waktu sembahyang. Gitu. Bila bermulanya waktu sembahyang. Bukan kelebihan sembahyang ni ada tak mula lagi, tak masuk lagi waktu tu kita sembahyang dah. Tak boleh lagu tu. Dia kena bermula dulu. Bila bermula barulah ada waktu-waktu dia tu perinciannya. Waktu ni bagi pula tu. Dia kena bermula dulu waktu sembahyang tu. Misalnya kita kata tadi dalam mazhab Hanafi, dia kata waktu sembahyang asar ni lewat. Waktu tu sudah bermula dah sebelum ada tu. Kan nak sembahyang sebelum ada tu pun boleh juga. Jadi sembahyang ni ada kelebihan apabila bermula waktu. Lepas tu pendapat tu berbeza. Ada yang kata di awal waktu tu hak lebihnya, ada yang kata tak, tidak semesti di awal waktu, lewat sikit. Tapi setelah bermula waktu lah, setelah masuk waktu. Itu maksud dia. Lah makna lagu tu. Contoh dalam Quran ialah ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum.
Bermaksud wahai Nabi, apabila kamu, yakni engkau dan umatmu, hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan. Memulakan. Itu lam tu lah. Itu makna yang diberi oleh lam sebutir. Masa tu lah Tuhan suruh cerah apa. Kalau nak cerah apa masa tu, kalau nak kira masa, tak boleh ikut serah. Cerah. Cerah apabila mereka dapat memulakan iddahnya. Kena perhati situ dulu. Dan hitunglah masa iddah itu, yang ini dengan betul, serta bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu. Surah At-Talaq, surah cerah. Maksud firman Allah, fatalliquhunna li'iddatihin, ay waqtiha wa huwa at-tuhur. Itu maksudnya. Maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya, ialah pada masa mereka suci daripada haid dan belum disetubuhi. Itu maksudnya. Maknanya ketika mari kotor tak boleh cerak. Itu orang panggil talak bid'i. Cerak tu jatuh, tapi tidak mengikut sunnah. Tidak Nabi ajar lagu tu. Tak boleh. Bila suci daripada mari kotor, suci apa ni? Bila mari kotor suci, bila suci tu kan dikira adalah iddah, start iddah situlah. Sebab iddah ni kira waktu suci pada haid tu. Tu suci tu iddah. 3 kali suci. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang diceraikan itu kena menahan diri. Mana beriddah lah menahan diri tu. Tidak menikah, tidak gapo-gapo, tidak. Selama mana? Thalathata quru, 3 quru. Selama 3 quru. 3 quru tu dia khilaf pula. Syafi'i dan ramai lagi kata 3 kali suci daripada mari kotor. Jadi kalau kita nak cerah, bukan pada masa haid. Cerah pada masa mana? Pada masa dia suci daripada haid, sebelum disetubuhi. Disentuh maksudnya disetubuhi, masa tu cerah. Dan bila cerah pada masa tu, suci kan waktu tu masa suci, dia kira dah tu suci tu. Kira. Lepas tu mari kotor pula. Suci pula. 2. Lepas tu mari kotor pula. Suci pula. 3. Bila 3 tu habislah dah. Bila mereka mula masuk dalam masa iddah, masa beriddah, itu suci itulah. Suci itulah kira masa beriddahnya. Situlah kalau nak cerah apa masa tu. Lepas tu dia kemak cerah tu apa gini-gini tu cerita lain lah, panjang lah pula nya. Nak rakyat sininya dia faham lam ni dengan makna ta'qid dan tarikh. Tarikhnya start bila? Tarikh beriddah tu. Start bila dia suci tu. Jadi hak moleknya cerah pada masa tu lah. Pada masa dia boleh kira dah. Hak tu sebagai iddahnya. Bilangan quru dalam sebut dalam Quran tu 3 tu, 3 kali suci tu, boleh kira dah tu. Tu sah. Kalau mazhab Hanafi pula dia kata dah. Salah tata quru, 3 quru tu mana 3 kali mari kotor. 3 kali mari kotor. Jadi kalau saat dicerah pada masa suci, masa suci tu tak kira, dia kira mari kotor. Lepas tu mari kotor, baru sah. Lepas tu suci, mari kotor pula. 2. Lepas tu suci, mari kotor pula. Habis mari kotor tu lepas suci, baru habis iddah. Dia ada faedah dia tu. Beza tu ada faedah dia. Kalau kita kata hak mazhab Syafi'i ni faedah dia, hak kebaikan dia nya, kelebihan dia lah kalau nak kata, iaitu dia masa beriddah tu lebih ringkas, lebih cepat habis. Sebab apa? Macam saat ni, bila dia suci tak kira, dia tak semesti di awal, dia tengah kau di hujung, dia dah keadaan suci. Esok mari kotor, hari dia suci masa cerah, tak kira dah suci tu sah. Dia jadi lebih masa tu lebih pendek lah. Lepas tu bila suci tu
Dia boleh dah lah. Dia ketiga tu dia boleh dah lah nak nikah dengan orang lain. Tujuan dia nak suruh apa ni, beri peluang cepat boleh nikah, tidak kata duduk kosong seorang itu lama. Itu faedah dia. Pak kita kata apa yang gomong sana nak suruh win nikah bangat-bangat tu dah. Dah duduk agak dia dah. Nikah lah. Duduk agak dia dah tak sihat tu tak kena. Ramai lagi orang lain kena. Barulah tercabar. Orang lelaki tu tercabar. Boleh buat orang dah bini dia dah nikah dengan orang lain dah. Baru tahu. Segitu. Jadi itu faedah dia. Hak ni pula dia, kalau dia kira dengan mari kotor, lebih lama faedah dia tu. Lebih lama. Dia pun kata hak molek cerah ni masa suci juga. Tapi masa suci cerah tu tak kira satu. Bila mari kotor tu, mari kotor boleh jadi kalau dia awal suci tu lama benar nak boleh ke mari kotor tu. Mari kotor tu baru kira 3 kali mari kotor. Lepas tu kalau mari kotor tu, yang ketiga tu pun tak selesai lagi, kena habis yang ketiga tu. Dalam keadaan suci, dia baru boleh nikah. Mana masa nak boleh nikah tu lambat. Apa kelebihannya lambatnya? Pula dia kata ada lebih lah. Bukan ke mana-mana hubungan ada ni dua orang ni cuma bala. Gak bala ni macam-macam keadaannya. Hari ni bala, esok baik. Ada orang sebulan bala. Lepas tu baik. Kau ni kena 3 bulan lebih kurang ni. Lama kat lah tu. Yang sejuk dah lah. Jadi tujuannya supaya kalau boleh tidak pisah. Terutamanya kalau ada anak-anak lebih baik. Kau tu lebih baik. Jadi masing-masing ada baik. Tapi dari segi guna kaedah ni, itulah caranya kaedah. Dia pakai Imam Syafi'i apa pakai. Orang lain pun pakai gitu juga. Lam ni lam takkid orang panggil. Bila masuk waktu atau tarikh bermulanya iddah, apa dia? Suci lah. Gitu dia faham gitu. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Dia guna lam. Jadi lam tu bukan lam dengan makna ala, lam dengan makna fida, lain. Imam Bukhari nak isyarat kau tu. Hak ni pun semaya-semaya ni bila mula masuk waktunya, kamu bolehlah sembahyang. Lebih dah tu. Mungkin dalam waktu ke mana-mana pun. Walaupun masa harus ke, masa makruh ke, tapi dalam waktu ke mana-mana pun. Cuma hak semolek-moleknya kita kena tahulah dalam waktu tu hak mana hak paling afdal. Masa itulah kita sembahyang untuk nak dapat lebih kelebihan. Orang yang menganggap perkataan iddah di dalam firman Allah dipakai dengan arti haid pula. Haid. Kata tadi kan mazhab Hanafi dia kata 3 kali suci. Haid. Menggantungkan lam sebelumnya dengan sesuatu yang mahdzuf. Seperti perkataan mustaqbilat misalnya. Yakni dalam keadaan mereka sudah mula menghadapi masa haid yang akan dikira sebagai iddah. Aku tu dalam keadaan misalnya, jadi takdir kalam Allah itu di sisi mereka ialah fatalliquhunna li'iddatihinna. Ni makna dia hala kaunihinna mustaqbilatin li'iddatihinna wa hiya al-haid. Aku tu dia pusing aku tu. Sebab kita kata ni kau berat lagi nah. Ada mahdzuf pula. Mahdzuf tu makna buat lah, ada buat sesuatu yang dibuat tu apa dia? Gini. Kalau kita pakai gini, mana dia jadi kira li'iddatihin, dan waktu iddah tu mana? Waktu menghadapi keadaan di mana bermula dikira iddah. Iaitu mai kotor. Kan? Mana kalau nak cerah pada masa suci. Lepas tu lepas pada cerah tu dia akan menghadapkan dia perempuan tu. Dia akan mai kotor. Mai kotor tu lagi hak dia akan hadap. Hak dia akan hadap. Waktu kira bila? Mula-mula itulah. Itulah apa ni quruk yang pertamanya. Mana dia kira dengan dia ni cara takdir dia. Cara takdir. Dia mau pusing cara dia boleh juga. Cara lagu tu boleh juga. Jadi tu panjanglah kalau kita nak cerita rasanya. Buat benda
Wak mena. Tapi kalau nak sepintas lalu lah secara ringkas, dia apa ya, jadi hak ni pahagi ni, hak ni pahagi ni, hak ni tambah go ni mana-mana tu. Dia tidak mana-mana, dia ada kaedah dia. Li'iddatihinna tu lam tu haragam dia semua timur dah haraja. Cuma makna dia gini timur dah. Baik, kalau lam dia haraja ni, kalau dah bahasa Arab di budak-budak kita duduk ngaji, kita kata ada 3 haraja ni. 3. Jar asli, jar zaid, jar syabih bil zaid. Jadi ni jaga apa dia? Jar asli. Bila jar asli dia kena ada tempat takluk. Sebab tu kita kata menggantungkan mana Ustaz ni. Arti mereka menggantungkan lam. Gantungkan lam. Maknanya hak ni payah nak terjemah. Kalau terjemah pun tak payah juga dah. Gantung kat mana dah. Maknanya dikaitkan dengan benda sesuatu yang dibuat, yang mahdzuf. Dia ada orang panggil tempat ta'alluq, tempat bergantung. Jadi harajat asli dia mesti ada tempat bergantung. Mudah je kalau kita Yakub Melayu dah. Kalau kita Yakub Melayu, faham lah, nampak lah benda tu dah. Buat gitu ya, kadang-kadang kan kita jumpa tengah jalan ngagu kita. Kedah kata dia. Kedah kata dia. Mana nak pergi mana maksud dia? Kedah kata dia. Jadi jawab Kedah, asal dia ke Kedai. Ke Kedai tu gapo dia? Nak pergi ke Kedai. Pergi buat. Dia tidak mungkin seseorang tu tiba-tiba, orang tak akan faham kalau tiba-tiba kita kata ke Kedai. Apa? No. Dia mesti ada dia mesti ada kait dengan benda lain, dengan sesuatu perbuatan, sesuatu keadaan. Ke Kedai. Mana nak pergi Kedai lah. Lagu tu tu hak dibuat tadi. Hak kita kata mustaqbilatin lagi tu gini tu. Tu buat mari. Dalam pinggan. Apa dalam pinggan? Makan nasi dalam pinggan. Jadi kena ada gitu dalam pinggan. Jadi kalau dalam pinggan saja tu waktu ayat lagu tu orang tak akan faham. Dia mesti ada sesuatu. Sama ada telah disebut dah sebelum pada tu ataupun dalam kira-kiranya faham dah gapo dia. Inilah benarnya. Sebab tu kita kata dia kena ngaji juga, tak boleh pergi tak boleh pergi kalau tidak tak jadi kok. Jadi bukan semua harajah tu dia ada tempat takluknya. Kalau harajah zaid tak ada. Kalau harajah syabih bil zaid tak juga. Nak tahu mana sini harajah ni. Tu sebab tu kata kena ngaji. Payah nak royak tu. Tapi kalau mengaji dia payah molek, jeli kau molek. Orang ni hak kata kuruk tu maksudnya mari kotor. Gini dia pakai ayat ni. Gini cara dia. Lam tu lam gapo dia, kaedahnya lam tu tempat takluk dia gapo. Kita kena kira gapo. Kalau orang kata 3 kuruk ni maksud li'iddatihin ni maksudnya suci daripada 3 kali suci, dia kena faham lagu mana. Lam tu nak kait dengan mana. Dia mesti kena boleh faham. Kena boleh kait. Kalau tak boleh kait tak boleh. Tak pandai lagi lah kalau lagu tu. Jadi sebab tu ya kata nak faham Quran, nak begitu ni payah. Mana kena ngaji sakai juga. Tapi saja Hasan ni. Tu. Tapi demon ni kata alam ni Imam Bukhari guna di sini babu fadlis salah li waqtiha. Lam tu lam dengan makna ta'kid dan ta'rikh. Itu. Tu ya nak ayatnya. Maksud Bukhari dengan tajuk bab yang dibuatnya ini ialah bab kelebihan bersembahyang selepas mula masuk waktunya. Selepas mula masuk waktunya. Bukan sebelum itu. Sebelum itu tak ada lebih, bahkan dosa kalau buat dengan sengaja. Zuhur tak masuk lagi, kita niat mai zuhur. Tak boleh. Sengaja dosa. Selepas mula masuk waktunya. Itu makna lam ta'kid dan ta'rikh. Oleh kerana perkataan al-ala yang mengandungi makna isti'la itu boleh mewahamkan
boleh mewahamkan, yakni menimbulkan kekeliruan tentang kelebihan bersembahyang sebelum masuk waktu sembahyang. Imam Bukhari menukarnya dengan perkataan lam untuk menghilangkan kekeliruan yang mungkin timbul itu. Itu tujuan Imam Bukhari. Dalam hadis kata as-salah ala waqtiha. Kalau Nabi kata, dia takut orang faham ala dengan makna di atas. Kita ada ni mereka ada di atas meja, di atas juga, di atas meja juga, tidak tepek sini pun atas juga ni, apa ni? Di atas meja. Jadi dia takut ala waqtiha tu maknanya waktu tak masuk lagi. Sebelum masuk waktu tu lebihnya sebelum 5 minit masuk waktu tu. Masa tu molek semaya. Padahlah kalau lagu tu. Sebab tu dia tukar ala tu dengan lam. Sebab ala makna di atas. Bila di atas makna sesuatu yang berasingan lah dari waktu. Kita kata waktu. Jadi ala dia sebelum. Sebelum. Jadi kalau sebelum, makna sebelum masuk waktu lah. Waktu lah moleknya 5 minit kau, kita kata 10 minit kau. Kalau faham lagu tu berat, salah lah. Dia takut tu. Sebab tu dia tukar ala tu dengan lam. Yang ketiga, memang ada hadis pun yang telah menggunakan perkataan lam sebelum perkataan waqtiha. Pula sini ala waqtiha. Imam Bukhari tahu ada lagi hadis yang lain, dia guna li waqtiha supaya dengan dia buat dalam tajuk. Jadi dia mengambil kira hak tu. Ambil kira hak tu. Maknanya dia nak ayatnya Nabi SAW, kalau dia royak sesuatu hadis yang boleh mengelirukanlah kira-kira, akan ada hak lain yang menghilangkan kekeliruan itu. Jadi saya pun buat lagu tu lah juga. Dalam hadis ni ada sebut ala waqtiha. Boleh jadi orang akan faham sebelum waktu. Sebab itu saya buat dalam tajuk li waqtiha. Supaya mana Nabi dalam hadis ni dia kata ala waqtiha. Dalam hadis yang lain ada dia sebut li waqtiha. Kenapa? Karena itulah saya buat gini ya. Tu cara dia. Cara dia tu. Cara Imam Bukhari Menerusi tajuk bab ini, Imam Bukhari sebenarnya mahu mengisyaratkan kepada hadis itu. Jadi kalau kata mana-mana Imam Bukhari dah, dalam hadis ni kata ala waqtiha, dia buat di waqtiha. Jangan gaduh kata. Nanti dulu. Kadang-kadang hak dalam tajuk tu, hak hadis hak bawah dia tu memang ada hak tu betul. Hak lagu ni saja kau dalam hadis. Dia nak ayatnya tidak. Kadang-kadang dengan hak lagu lain dia isyaratkan dalam tajuk dia. Dalam tajuk dia tu isyarat dah bahawa ada hadis dengan lafaz tu li waqtiha, supaya dia buat. Jangan kamu terikat dengan hak ni saja. Kalau kamu terikat dengan hak ni saja, mungkin kamu akan keliru. Jadi kata sebelum waktu tu hak molek masuk. Semayanya. Jadi dia nak isyarat kot tu. Nak isyarat kepada hadis tu. Moga dia tokoh hadis kan. Jadi dia kata dia ada isyarat tu, isyarat melalui tajuk. Maksud beliau ialah kedua-duanya betul. Kedua-duanya betul lah ke? Kedua-duanya adalah berlandaskan hadis yang sahih. Imam Bukhari sendiri telah meriwayatkannya di dalam kitab sahihnya ini di bawah bab wasamman nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata amalan wa qala la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Berikut adalah hadisnya. Di bawah tajuk itulah Imam Bukhari buat mari hadis dengan lafaz li waqtiha, bukan ala waqtiha. Jadi dia isyarat pada waktu dia sendiri ada mari hadis. Macam mana dia tak tahu? Dia tahu, sebab tu dia guna gitu. Ini hadisnya, iaitu riwayat daripada Ibnu Mas'ud, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu, qala as-salatu li waqtiha. Jumpa dia, as-salatu li waqtiha wa birrul walidain thumma al-jihad fi sabilillah. Hadis ini selain Bukhari diriwayatkan juga oleh Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Hibban. Demikianlah keterangan Al-Aini dengan sedikit pengubah suaian oleh penulis. Jadi hak sana ni, bahasa ni ambil situlah. Tengok dalam kitab Aini tu jumpalah. Tapi kita ubah sikit sebanyaklah nak suruh mudah faham tu. Nak suruh mudah faham tu. Dia mari ayat lain, kita mari ayat lain. Tak apalah sikit-sikit tu.
Sebab kalau ayat hak dia mari tu panjang, kita tak mari ayat ni, hak dia tidak mari watallahu lil jabin. Tapi hak ni asasnya perbincangannya dalam kitab Umdatul Qari. Dalam kitab Umdatul Qari. Bagi Syekh Zakaria sebenarnya orang duk sebut-sebut Syekh Zakaria memang manusia ni payah, payah, terutama berkait dengan agama. Molek juga dia satu segi, molek juga. Jadi tidak sembarangan orang nak naik dalam bab agama ni, tidak sembarangan. Kritik banyak lapis tu. Barulah dia akui payah nak akui. Kalau sezaman orang panggil syekh, nak panggil syekh tu berat. Tapi Syekh Zakaria, kita sebut Syekh Zakaria ni, kalau learn ni kitab dia Aujazul Masalik ila Muwatta'i Malik tu, mula dia orang buat cetak 15 jilid. Learn ni jadi 17 18 jilid, ada dengan apa namanya fihris dengan gapo lengkap comel lah. Di luar tu orang tulis imam dia. Pasal apa? Orang boleh ni nak, tapi dia mati dah. Barulah orang kata imam. Hak imam dulu pun sampai dia payah nak boleh kau imam tu. Dia mati dulu. Barulah orang tahu kerja dia, berat ni kerja ni dia buat ni. Ni layak dipanggil imam. Ni kalau lagu ni. Supaya juga pengarah Tuhfatul Ahwadhi Syarah Tirmidzi tu, dia orang India juga. Dulu orang panggil Maulana Mubarak Puri gitu je. Lalu ni dia kulik kitab dia tu, orang tulis imam, hujjah, muhaddis, macam-macam tulis. Dah kata dunia dah orang tengok. Memang layak pun. Gitulah. Tak apalah, kita mengikut orang biasa sebut. Tapi sebenarnya Syekh Zakaria ni pun dia lah, memang dia imam, memang tokoh. Imam tu mana tokoh lah. Walaupun tokoh pun seperti kita kata tadi lah, ada orang kritik, itu tak apa, tu pasal dia dah masa tu. Tetapi benda hak dia buat tu, benar. Kalau zaman lain ni tak ada lah. Zaman lain pergi carilah negeri mana pun, bangsa mana pun tak ada, dia. Kitab Muwatta ni kecil je, kitab Muwatta ni syarah 15 jilid. Jadi banyak siapa sikit pasal dia tulis Quran Arab. Dia tulis Quran Arab tu, jadi banyaklah orang Arab tahu. Jadi hak alih-alih tu pun tengok, bukan main-main ni, besar ni. Sebanyak mana lagi hak dia tulis dalam bahasa Urdu yang orang tak tahu. Orang Arab tak siapa. Orang kita hak Melayu pun tak siapa juga, pun tak erti juga dah. Banyak mana lagi. Buah-buah dia orang panggil orang sepelek dah dah. Orang lain tak ada. Kemah juga cara. Hak dia kurang gitu-gini, masa dia dah lah hak tu Tuhan nak beri. Kita tidak taksub, boleh dah. Tidak taksub, tidak lebih-lebih, boleh ni. Jadi dia kata gap dia. Sebab apa kita rajin sebut Syekh Zakaria ni kalau bab ni? Sebab dia buat kitab. Orang lain tak buat kitab. Cara kau tajuk Imam Bukhari ni, dia buat kitab tu daripada awal sampai akhir. Tak cara kau tajuk Bukhari saja. Bukan cara kau hadis, cara kau tajuk saja. Tak bisa kan? Tak ada orang buat dalam dunia ni. Sebab tu kata tu. Jadi sebab kita tengok misalnya ni, apa pendapat dia? Dia ada pendapat dia sendiri. Dia kata tajuk bab seperti ini dipanggil tarjamah syarihah. Dia boleh buat istilah dia sendiri, tarjamah syarihah, iaitu tajuk bab yang dibuat dengan maksud menjelaskan sesuatu yang tersebut di dalam hadis di bawahnya. Perkataan ala yang mengandungi makna isti'la itu, makna isti'la makna di atas lah, makna di atas pasal tadi, memang boleh mewahamkan, yang ini menimbulkan kekeliruan tentang kelebihan bersembahyang sebelum masuk waktu sembahyang. Itulah sebabnya Imam Bukhari menukarnya dengan perkataan lam. Bagi penulis, tu habislah saya dah karya tu kita pula. Doa yang orang kita je dah. Bagi penulis, sama ada perkataan ala atau lam
Kedua-duanya memang telah terbukti adanya di dalam sekian banyak hadis-hadis yang sahih. Kedua-duanya telah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud menarik perhatian umatnya supaya bersembahyang dengan menjaga waktu mustahab dan waktu afdalnya. Itu maksud. Di sebalik, apa dia buat tajuk begitu? Dan hadis bawah ni ala waktiha. Paling tidak pun dengan menjaga waktu harus atau waktu tunainya. Hak tu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam naknya. Janganlah sampai lepas waktu. Paling tidak pun biar buat dalam waktu. Itu maksud fadlis salah li waqtiha, kelebihan bersembahyang pada waktunya atau dalam waktunya. Anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuai benar dengan firman Allah ini, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Bermaksud jagalah betul-betul semua sembahyang, yakni waktu semua sembahyang. Dan waktu sembahyang wusta khususnya. Jadi kalau dalam kurungan tu tak ada kata area sahih, tapi kira-kiranya ada gitu. Gitu. Kira-kiranya ada. Misalnya sembahyangmu, mana ada mu? Tak ada. Kalau orang kata tak ada. Tapi kepada kita orang ngaji ni, ada, jangan gaduh. Dia akan tanya lah alih lagab dia pula. Alih lagab dia, hafizu ala salawat. Situ jawabnya alillah iwak kepada apa dia? Iwak kepada mudhafun ilaih yang mahdhuf. Gitu. Itu cara kaedahnya. Sebab tu kita tengok dalam tafsir-tafsir, dalam terjemahan, kadang-kadang dia buat dalam kurungan. Benda tu tak ada lah zahir lafaz tu, tapi itu yang difahami. Sebab orang nak buat gitu, dia bukan jalan-jalan orang. Dia ada tu kaedah tu. Sembahyang wusta khususnya. Dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan khusyuk. Itulah maksud tajuk bab di atas menurut pandangan penulis. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi itu maksudnya nak suruh jaga sembahyang. Nak suruh jaga sembahyang, jaga waktu dia. Jadi kita duduk cara pasal waktu, cara ke waktu. Ada cara ke waktu. Lepas tu tak apalah, habis dah letih ni. Masuklah kita pergi kepada riwayat tu. Jadi Abang Amar Asy-Syaibani, iaitu Sa'id bin Iyas, berkata, tuan rumah ini telah meriwayatkan kepada kami, sambil dia mengisyaratkan ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Apa kata dia? Pernah saya bertanya Nabi SAW, apakah amalan yang paling disukai Allah? Amalan apa Allah paling suka? Baginda menjawab, bersembahyang pada waktunya, yakni dengan betul-betul menjaga waktunya. Tanya Abdullah seterusnya, kemudian apa pula, dan seterusnya. Kita sudah baca dah tadi. Jadi di sini perkataan yang digunakan dalam hadis ini dia, ayyul amali ahabbu, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Imam Bukhari pula buat tajuk bab fadlis salat. Jadi bukan perkataan hub, sedangkan dalam hadis ni kata ahabbu. Kalau hadis ni kata ayyul amali afdalu, baru betul lah tajuk Imam Bukhari buat ni bab fadlis salat. Sebab fadl itu masdarnya.
Ni ahabbu. Mana apa Imam Bukhari tak bubuk ahabbu di dalam tajuk dia? Misalnya kita kata bab hubbiyatis salah li waqtiha. Barulah sesuai dengan ahabbu ni. Orang bahagia tu kita tulis royak je. Kita tulis royak je. Orang apa dalam hadis dia kata ahabbu, dia buat fadl. Sepatutnya ni kalau sahabat dia tanya ayyul amali afdal, barulah sesuai lagu ni. Dia tukar apa? Dia pakai ilmu gapo pula tu, kaedah apa pula tu. Semua orang perhati. Semua orang perhati berkat ilmu. Kalau lagu ni lah orang panggil ilmu berkat. Mana orang duduk kaji perhati setiap dia buat tu. Dia pun nak buat tu bukan senang. Siapa kecil darah lah Imam Bukhari ni. Tak apa dia buat kajian. Kecil darah akhir. Penat akhirnya. Jadi apa? Ni nak bincang. Ni nak bincang. Berdasarkan ada notas itu 893 tu muka surat 718 tu tengok. Di atas sekali. Berdasarkan Malik bin Mirwal daripada Al-Walid bin Al-Aizar. Ni cuba kita tengok hadis ni kan. Yang meriwayatkan daripada Al-Walid bin Aizar ialah Syu'bah. Imam Bukhari tepat lain. Dia ambil hadis ni juga, tapi bukan melalui sanad ni. Yang ambil daripada Al-Walid bin Aizar ini Malik bin Mirwal namanya, perawi itu. Yang dikemukakan oleh Bukhari di bawah bab fadlil jihad wasyar, kelebihan berjihad dan kelebihan berjual. Jadi siar itu makna jihad juga lah. Nanti di tempat ahabbu, mana hadis ini juga. Di tempat ahabbu paling disukai ini tersebut perkataan afdalu. Jadi perkataan paling afdal atau utama. Situ Imam Bukhari ambil ni fadli. Fadli ini dalam tajuk dia. Hadis yang sama. Saya jadi ambil. Walaupun hadis ni tidak sebut gini. Siapa yang baiki? Hak sebenarnya Ibnu Mas'ud kata lagu mana? Ahabbu ke afdal? Hak tu dah bahas. Hak mana dia kata sebenarnya? Bagi Imam Bukhari kedua-duanya boleh. Boleh jadi dia tanya tidak sekali. Boleh jadi Nabi SAW ada sebut ahabbu dan ada sebut afdal. Boleh jadi Nabi SAW sebut salah satu, tetapi perawi dia apa? Dua perkara ni adalah lazim, malzum orang panggil. Kalau kita guna gini pun betul juga, guna gini pun betul juga. Itu. Jadi Imam Bukhari termasuk dalam hak tu lah, orang-orang tu lah. Dia kata walaupun hadis di bawah bab ni ahabbu, kita boleh tukar ahabbu tu dengan fadli, yang menunjukkan seseorangnya pertanyaan itu afdal. Sebab memang ada pun dalam hadis yang lain gitu. Sebab apa? Sebab dia boleh tukar-tukar. Boleh tukar-tukar. Untuk lebih jelas, saya kemukakan riwayat itu di sini. Ini riwayat Imam Bukhari. Dengan sanad dia tu Malik bin Mirwal qala sami'tu al-Walid ibn al-Aizar dzakara an Abi Amr al-Shaybani qala qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah ayyul amali afdalu. Ada. Jadi Imam Bukhari ni ayatnya jangan gaduh kata kat aku. Kalau hadis bawah ni ahabbu apa aku tak guna. Aku guna afdal. Aku ambil kira hak lain. Hak ni dalam Bukhari juga. Tu cara Bukhari tu. Kalau orang lain tak buat lagu tu. Orang lain dia tengok hadis bawah lagu mana, dia buat lagu tu. Imam Bukhari dia. Di situ menunjukkan dia tahu banyak saluran riwayat. Riwayat ni atau bagi dia hak lebih tepatnya afdal. Hak lebih tepat, hak lebih dekat.
Lepas tu orang lain-lain serupa lah. Kata Hafiz Ibnu Hajar bahkan mengatakan kebanyakan perawi meriwayatkan lafaz afdal di sini. Sebab tu Imam Bukhari dalam tajuk dia guna fadli. Dia guna sebab dia tengok kepada kebanyakan perawi orang kemah-kemah, dia guna afdal di sini, bukan ahabbu. Tapi ahabbu tu pun perawi dia betul juga. Maka lafaz ahabbu di dalam riwayat bab ini merupakan malzumnya. Dia satu kaedah pula ni kaedah ilmu balaghah pula. Merupakan malzumnya orang panggil. Maksudnya ialah anda semestinya menerima apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tertib melalui jawapan baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap soalan Ibnu Mas'ud sebagai amalan yang paling disukai Allah. Itu orang panggil malzum. Apabila anda menerimanya sebagai yang paling afdal atau yang paling utama, itu lazim orang panggil. Dalam istilahnya orang panggil lazim. Demikian juga sebaliknya, anda semestinya menerima apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tertib melalui jawapan baginda terhadap soalan Ibnu Mas'ud itu sebagai amalan yang paling afdal atau utama, malzum orang panggil. Apabila anda menerimanya sebagai amalan yang paling disukai Allah, lazim. Ringkasnya, menurut Hafiz Ibnu Hajar, nisbah atau hubungan di antara kedua-dua lafaz yang tersebut di dalam dua riwayat itu adalah nisbah lazim dan malzum. Nisbah lazim dan malzum. Itu orang panggil nisbah lazim dan malzum. Ini dalam ilmu balaghah. Sebab kita kata begini, contoh lain lah, mudah. Dia boleh ada dalam ni, itu malzum. Apa lazimnya? Semestinya kalau kita terima dia tu boleh anak, kita mesti terima dia telah mengadakan hubungan dengan isterinya. Dia telah menikah lah. Kita kata mudah lagi, nikah. Takkan boleh anak tak nikah? Bila orang kata boleh anak tu, walaupun dia tak raya cerita dia nikah bila tarikh gapo dah, siapa dia jadi saksi, siapa dia tu wali dia dah, tak apalah. Bila sebut dia boleh anak tu, sayang kita tu, kita akan faham dengan sedih. Maknanya dia nikah dah. Moga dia orang Jum, orang Islam, mesti nikah nak boleh anak tu. Itulah. Bila kita terima ni, kena terima tu. Tak boleh tak terima, tak akan jadi kalau tak terima. Kita terima boleh anak, tapi tak saya terima dia nikah. Lagu mana? Lagu mana? Itu dia lazim palsu. Nanti serupa juga bila kita kata, hadis kata apakah amalan yang lebih afdal? Sembahyang pada waktunya dan gini-gini seterusnya, serupa tu kan, buat baik pada dua ibu bapa dan seterusnya. Bila kita terima amalan itu afdal, amalan yang paling baik, dengan sendirinya kita akan faham amalan itu adalah amalan yang paling disukai Allah. Sebab itu dia afdal. Takkan amalan yang paling disukai Allah dia tidak afdal? Bila kita terima dia afdal, dengan sendirinya disukai Allah. Allah paling suka tu. Begitu juga sebalik. Itu orang panggil hubungan lazim dan malzum. Itu hubungan lazim dan malzum. Semua kita kata ikutlah nama apa pun, Khalid bin Abdullah misalnya. Khalid bin Abdullah, apa mana? Dengan sendirinya hak kita faham Khalid tu anak, sebab tu bin, Abdullah tu ayah dia. Bila kita terima hak tu, dia tak ada siapa dia royak apa-apa pun, dengan sendirinya kita faham Abdullah tu ayah dia lah. Bila kita terima Khalid bin Abdullah tu dalam penggunaan bahasa, bila kata gini ni apa makna? Dia mesti je faham. Gitulah. Lepas tu anak akak gapo dia bubuh ayah, dia beng tidak ayah sebenar. Tu cerita lain. Kira hak sebenar. Itu orang panggil lazim dan malzum. Sebab kita kata bila kita terima matahari naik, kita mesti terima siang, ada siang.
Ini hukum logik. Hukum logik, ilmu mantik kata lagu tu juga. Jadi apa dia? Lazim daripada bila naik matahari adalah siang. Siang tu malzum dia, mesti diterima. Tak mungkin matahari naik tak siang. Gitu. Bila orang kata siang, dengan sendirinya matahari itu dipahami naik. Tak mungkin ada siang matahari tak naik. Tak boleh lagu. Tak mungkin juga matahari naik tak ada siang. Itu orang panggil siang naiknya matahari itu hubungannya lazim dan malzum. Supaya juga sini. Hubungan lazim dan malzum. Mesti. Kalau kita terima ni, kena terima tu. Tak boleh tak terima. Kalau tak terima orang panggil tak ada otak lah dah. Tak ada akal. Tak reti nak mikir benda lagu tu. Benda lazim malzum. Tak ada akal. Kalau orang cerdik, dia akan faham dengan sendirinya. Tak payah royak. Tak payah royak. Gitu. Bila terbenam matahari, adalah malam. Bila kata malam, maksudnya terbenam matahari, mesti tak. Kena terima. Tak boleh tak terima. Jadi begitulah. Itu hubungan. Sebab tu boleh tukar. Sebab tu dalam hadis ada sebut ahabbu ilallah, ada sebut afdal. Kalau Nabi sendiri guna, ya Allah, masuk akal. Sebab dia nak ayat dua tu kalau afdal, patutlah Allah SWT paling suka. Bila benda ni afdal, dengan sendirinya kita kena terima Allah SWT suka. Sebab Allah SWT suka afdal ni. Begitu juga kalau kita terima Allah SWT suka, kita boleh faham dengan sendirinya benda ni hak paling suka tu kepada dia. Dengan sendirinya kita faham benda ni hak paling afdal. Sebab tu dia paling suka. Tak apalah. Kemudian Nabi SAW jawab supaya tertib itulah. Mula-mulanya semaya pada waktunya. Yang kedua, buat baik pada dua ibu bapa. Lepas tu dia tanya lagi. Nabi SAW kata, berjihad di jalan Allah. Kata Abdullah, Nabi SAW jawab semua pertanyaan saya. Sekiranya saya terus bertanya, nescaya dia akan terus jawab lagi. Cara dia tu mana, dia ada mood lah. Kita nampak, dia nampak gitulah. Nabi SAW nampak bersedia orang. Tapi dia tak tanya. Ambil masa lain pula, tak kena tanya habis. Masa tu lah dah. Bukan ada sahabat semua, esok malam ada lagi, esok ada lagi, lusa ada lagi. Takkan semua segala-galanya nak jawab situ. Dan nak tanya situ. Jadi hak ni kita tengok sekali dia kata tertib ni pula masalah tertib ni. Sekali kita tengok dalam hadis tu kata hak ni paling afdal. Ni nombor 2, ni nombor 3. Kadang-kadang tu dia terbalik. Terbalik jihad nombor 1 pula. Kadang-kadang tu benda lain suka sakak pula sebut. Hak paling afdal, paling dikasihi Allah. Jadi orang yang tidak ikuti cara pengajian hadis ni, dia tak faham. Dia kata nampak canggih lah hak mana sok. Buat apa kecek lagu tu? Tak tetap, tak ada pendirian ke? Tak boleh kata begitu. Kita berurusan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdik. Bila dia kecek tu kena faham lah. Maknanya kena ada ilmu banyak nak faham. Kena faham lazim malzum, kena faham harajat tu ada tempat takluk ke apa, kena faham lah. Hak mana kena faham. Kalau tak faham tu tak sah. Tak sah duduk apa ni, duduk kritik-kritik tu pasal jadi rosak akidah. Tak pada. Tak pada. Tak sah. Duduk dia dengar orang sudah. Kalau kita ada cukup alat, kita boleh dan nampak memang siapa patut dia kata gitu. Hak tu kita akan bincang. Oleh kerana masa pun tak ada mana kan. Sambung mula. Kalau bincang pun tak habis juga. Tak habis juga banyak ni lagi. Nanti tiba apa yang nampak tak serupa. Hak tu kita akan bincang semula. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah. Jadi soalan ni tak ada kena mengena dengan ni. Yang pertama, adakah disebut dalam mana-mana hadis
Adakah disebut dalam mana-mana hadis dalam solat bulan tu bukan dia? Dalam tu bulan. Solat sunat qabliyah, ba'diyah, zuhur. Mana dalam solat sunat tu adakah disebut dalam mana-mana hadis dalam solat sunat qabliyah, ba'diyah, zuhur. Zuhur dibaca ayat kursi selepas Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Macam-macam dah ada dah. Tak ada lagu tu. Tak ada. Orang kita ni dia buat berdasarkan dia tengok ada orang buat. Kadang-kadang ada dalam kitab, lepas tu dia buat. Itu tidak semestinya hak dibuat tu Nabi buat. Misalnya serupa juga ni. Misalnya bulan puasa tu kan orang main tarawih tu. Kalau kampung-kampung sampai itu learning pun ada lagi. Tapi learning semangat tinggi orang kita ni kan nak hafiz. Semua Quran habis lah. Baguslah. Ada perkembangan baik lah tu. Tapi hak dulu setengah-setengah masih ada lagi. Dia rakaat yang pertama Alhaakumut takatsur. Rakaat yang kedua qul huwallah. Apa tu? Asal lagi wal asri pula dah. Lepas tu qul huwallah juga rakaat yang kedua. Begitulah sampai habislah sebenarnya. Okey. Memang ada orang buat. Memang ada. Tapi hak cara lagu tu Nabi buat ke? Itu soal lain. Hak buat tu tak ada. Serupa juga ni. Tak ada. Tak ada khusus lagu tu. Tak ada. Jadi orang kita ni kalau ayat kursi ni itu benar je lah. Baca ayat kursi ni tak ada lagu tu. Boleh nak baca mana-mana pun. Tak baca pun tak apa. Baca Fatihah saja pun tak apa. Pada tiada. Yang kedua, apa kepercanggahan ahli sunnah dengan golongan yang berpegang dengan ajaran wahdatul wujud? Dan siapakah pengasasnya? Minta jelaskan. Panjang ya, panjang. Memang ada percanggahan lah, gitulah rekah cerita. Kalau wahdatul wujud ni gini, hak mana yang salah lah, mana yang salah. Baru ni kita ayatkan ada juga yang tidak jelas, kita tak boleh kata lalu kafir, jangan gaduh kata kafir, tak boleh. Tapi kalau hak tak betul tu memang nak jadi kafir sungguh lah. Kalau lagu ni mana hak tak di segala-galanya ada Tuhan berlaku. Tuhan berlaku. Tuhan berlaku. Jadi pohon kayu pun Tuhan. Apa ni, kita sendiri pun Tuhan. No. Jadi sampai ke peringkat baru ni kan sebut dah tak perlu sembahyang dah lah. Nak sembahyang ke dia je. Dah bukan kita sendiri Tuhan dah. Nak sembah Tuhan, nak sembah kita sendiri Tuhan dah. Jadi hakikatnya tak ada orang lain, dia tidak wujud. Wujudnya macam bayar saja. Kalau kita tengok bayar ataupun cermin banyak ada cermin buat pecah-pecah gitu kan. Banyak di sekeliling kita kan. Nampak banyak kita. 20 ataupun 50 kalau liput cermin halu-halu kecil-kecil tu kan. So 50 kita. Sebenarnya tak ada wujud. Sebenarnya wujud kita seorang. Kita seorang. Okay? Nampak banyak-banyak tu. Jadi kalau orang kelih kau tu tak banyak je. Sebenarnya seorang. Kita lah. Jadi hak ni alam ni kita tengok dalam bentuk lembu, dalam bentuk kucing, dalam bentuk pokok kayu, dalam bentuk beras, nasi dalam pinggan, dalam bentuk apa, semuanya tak ada ni semua, tak ada. Macam bayar dalam cermin tadi. Hak sebenarnya Allah saja ada. Allah saja ada. Jadi hak lain tak ada berlaku. Jadi hak tu pun pada hakikatnya hak tu menggambarkan hak tu lah. Itu bahaya tu kalau lagu tu Tuhan tu lah wahdatul wujud. Tapi kalau wahdatul wujud ni ada salah lagi fahaman dia. Dia gini, Allah itu satu dan kita ni makhluk dia ni ada. Cuma oleh kerana kita sayang telajak ke dia tu, jadi kita tengok apa di dinding pun nampak dia.
supaya orang sayang kepada satu orang lah kita, tak ada. Tengok nasi dari nasi dalam pinggan tu pun nampak dia. Dah. Nak tidur pun nampak dia. Tapi kita suku kita ni ada wujud kita ni. Wujud. Cuma kita tu jadi nampak susah, tak nampak orang lain. Gitu. Tu pun ada tu. Tu tak salah. Tu tak kafir kalau begitu. Siapa satu peringkat orang ni dia cinta kepada seseorang, begitu. Dia nampak dia, tak nampak dah. Kadang-kadang gila dia tu, gila sampai ke kemuncaknya ni. Dia tepuh dinding kursi, betul tak? Dia suruh tempat tak ada, tak ada. Dia kecek seorang, dia suruh sepuluh orang ada, dah. Dia jadi gitu. Tapi hak ni boleh kira lagi, tak apa. Hak tadi mana wujud sebenarnya tak ada. Tak ada. Jadi sebenarnya ada saja Allah. Makhluk ni tak ada. Itu wahdatul wujud. Kalau ada pun makhluk ni sebenarnya sebahagian daripada dia, sebahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ke orang hak tafsir hak mengaku lah. Ada salah seorang peserta kita ni ada bagi gitu. Ada ke tidak hari ni orang puas, nama ke dia cikgu, dia bagi buk saya besar lah. Besar saya pun tak faham juga, tak ada tengok. Lepas tu tengok kita kenal benar lah. Mengaruh lah dalam antara tafsir dia ajaran tajalli lah. Tapi hak ni bukan tajalli, dia kajian penemuan sains berdasarkan Quran. Ni dah saintis yang pertama dalam dunia. Dakwanya boleh jadi cikgu tak dibeli dia terpengaruh dengan hak tu kulit dia tu. Dah rupanya dalam pengaruh tak tahu gapo kecek. Begitulah cerita. Jadi saya pun tak ada masa nak tengok. Akhirnya tengok siapa dia. Bunyi sepa Belanda nama ni, Haloen. Dr. Haloen. Haloen mana pula? Tengok gambar. Ni kenal ni orang ni. Dia buat halo singkat N, huruf besar. Haji, Ahmad, L lah semana. Apa ni? Omar. N tu bini dia, nama bini dia. Ada. Dalam tu pun ada gambar semua. Dia kata hak ni bukan buku tu, buku lain, tajalli dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah terwujud lah cara dia faham. Kita cara dia lah. Tak kira lah. Sedangkan kita kata nak faham Quran, nak gapo ni kena tengok banyak ilmu tadi. Inna lillah, kita ni daripada Allah. Hak Allah. Mana kita ni sebahagian daripada Allah, pisah dengan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, semula kita akan satu dengan dia. Tu wahdatul wujud semati. Hak tu sesat, tak lagi. Betul. Jadi mana kita ni supaya orang Kristian tu lah, Isa tu kan ada Allah, mana sebahagian daripada Allah. Lepas tu bila dia mati, dia satu dengan Allah. Itulah wahdatul wujud. Jadi pada hakikatnya wujud lain dia tak ada gapo, akan balik satu dengan dia. Gitu. Cuma pecah sebentar, pisah sebentar. Itu memang bercanggah lah. Siapa pengasas dia? Pengasas dia tu khabar lah. Antaranya hak dikenali, nak kata pengasas dengan tepat tu payah juga. Tapi yang membawa ajaran ni, yang mempopularkan ajaran ni, antaranya Hallaj. Hak kena bunuh. Ada nama syarikat kau dia tu Hallaj. Nama kedai kau dia ada nama. Dia kena benda tu. Padahal Allah ni kena bunuh. Dia kata, orang tanya, "Gapo dia? Siapa dia tu?" "Kamu siapa?" "Dia," kata dia. "Dia tu siapa?" "Allah lah." Lepas tu ni pakai baju, "Gapo dia dalam baju?" "Dalam baju aku dia Allah lah," kata dia. Mana dia sendiri. Ulama-ulama buat putusan pada masa tu, termasuklah ahli-ahli tasawuf sendiri, ramai lagi lah. Syekh Junaid Baghdadi, saing. Ni orang ni rosak akidah ni, tak boleh biar. Bunuhlah dia. Bunuh. Dia antara orang yang bawa faham wahdatul wujud. Mana tak ada wujud, semua Allah berlaku. Serba Allah. Apa ni, kalau di India ada seorang dia pengasas Brelwi. Pengasas. Dia pun faham lagu ni juga.
apa ni, dalam syair dia buat syair dia. Dia kata ke dia dalam syair dia, wahi jo mustawi arash pe khuda hokar, wahi jo mustawi arash pe khuda hokar, nikal pada Madinah mein Mustafa hokar. Itu syair dia. Itulah Tuhan yang duduk beristiwa, bersemayam di atas arash, turun ke Madinah jadi Mustafa, yang ni jadi Muhammad. Jadi Muhammad tu Tuhan, hak turun daripada arash tu mari ke Madinah. Hak tu lah Muhammad dengan Tuhan tu hak tu lah. Wahdatul wujud. Itulah wahdatul wujud. Rosak, memang rosak wahdatul wujud. Sama ada kita kata apa ni, dia nampak bayar tu, bayar sebab kita kata contoh tadi, satu orang waktu cermin banyak tu, mana tak ada hakikatnya sah, ataupun dia tidak akui benda ni yang wujud ni tak ada gapo, dia tak ada gapo, dia tukar ambil katak atas kepala tu dah, tak ada, sakit kala no. Jadi tak ada, tak wujud, mana boleh. Kata dalam Quran sebut Khaliq, makhluk. Tuhan pencipta, mana yang diciptanya? Yang dicipta tu makhluk. Kalau semua ni Khaliq, macam mana? No. Jadi nasi tu pun Tuhan juga. Segala benda tu tu salah. Kalau lagu tu salah. Jadi pengasahnya antaranya Allah tu kena bunuh. Ibnu Arabi, itu pengasahnya. Ibnu Arabi tu pengasah. Orang kata sahur suka benar, dia tak ingat bahaya tu. Tak kena, kalau sepuluh tadi sekadar ingat Tuhan semua, tengok gapo-gapo nampak Tuhan, ingat Tuhan semua, tak apa lagi lagu tu. Bukan maknanya dalam kayu tu Tuhan dah. Kalau lagu tu tak apa lagi, masalahnya dia lagu saat ni. Lagu saat ni. Jadi itulah secara ringkasnya. Allahuakbar. Kadang-kadang saya tak bincang anak-anak. Tak ada lagi soalan. Itu yang kita pada pagi yang menulis ucapan dikasih pada mana, dan ucapan kita nak kita pada mana. Assalamualaikum.